Dan yang ketiga tafsirnya, yaitu zaman dekat dengan hari kiamat nanti peperangan akan berlaku dan ramai orang-orang yang kafir ini, wanita-wanita mereka dijadikan hamba, dan daripada itulah lahirnya anak-anak, dan anak-anak itu sebagai tuannya. Orang Islam akan berlakunya peperangan dekat dengan hari kiamat. Orang-orang kafir, lelaki itu dibunuh, tinggal yang wanita, wanita itu dijadikan hamba. Tak tahulah zaman kita sempat datang, tak tahu lagi. Jadi itu tiga tafsir. Dan lagi Nabi SAW menceritakan bilanya nak berlaku tandanya hari kiamat, wa antaral hufatal urata alata al-alata, kamu akan lihat orang-orang yang tak berkasut, tak ada kasut, urata, yang tak sempurna pakaiannya, al-alata jamak pada amil, iaitu a'il, orang-orang fakir. Orang ni macam mana Nabi gambarkan? Iaitu tak ada kasut, kasut tak sempurna, pakaian pun tak sempurna, dan orang-orang yang miskin lagi fakir, ri'a asyai, iaitu menggembala kambing. Menggembala kambing, miskin. Yatatawaluna fil bunyan, mereka satu masa lagi jadi kaya, dan mereka berlumba-lumba dalam membina bangunan yang tinggi. Masing-masing nak bangga dengan membina bangunan tinggi. Orang ni bina burus, orang ni bina macam-macam lah, nak bangga-bangga. Orang miskin, semua tu badui belaka tu. Bukannya Quraisy dah tak ada dah. Zaman Utsmani jatuh, bila zaman kerajaan Utsmani jatuh, so Quraisy tidak ada lagi di Mekah dan Madinah. Quraisy sudah tinggalkan Mekah, Madinah. Quraisy tak boleh duduk di Mekah dan Madinah. Quraisy dihalau. Dan Nabi kata pemerintah sebenarnya Quraisy, khalifah Quraisy. Dan Quraisy tak ada dah. Quraisy tak ada dah Mekah, Madinah. Tak ada. Tinggal. Tak ada. Sebab mereka tak boleh duduk di Mekah, Madinah selepas kerajaan Utsmani jatuh. Quraisy tak ada. Jadi yang merintah tu bukan Quraisy lah. Kalau tak Quraisy tak, Badui je lah. Itu je lah. Tapi kalau itu orang marah juga. Tapi senyap-senyap sudahlah, nama kata. Jadi yang memerintah, sebab tu dia tak boleh terima pembaharuan. Orang subah macam, sebab tu tak ada sistem. Tak boleh terima sistem. Maka sistem dia sendiri je. Sistem orang buat tak boleh terima. Sistem tu sebenarnya nak mudahkan, tapi tak boleh terima juga sistem. Orang beratus ribu pun 2 kaunter je buka. Nak cop pasport, kesian orang tunggu. Tu pun nak buat lagi 2 orang. Kawan tu tunggu berbaris ya. Buat lagi. Tak ada Mekah Madinah. Tu je lah. Dia tak pergi lah. Tapi ingatkan Mekah Madinah je kena pergi juga. Tu je. Wow, berpuluh-puluh orang, ratus-ratus ribu orang lu tunggu. Kontak ada 10. 2 orang, 2 tak buka kontak. 2 orang buat lagi. Cok mencak juga. Sedih. Sabar je lah. Bukan Quraisy tu kan. Dia tak boleh menerima sistem orang Badui semua. Maka kamu akan lihat orang-orang yang mana dia tak berkasut, yang tak sempurna pakaiannya pada dululah, tapi sepatu jadi kaya. Yatatawaluna fil bunyan, mereka ini berbangga-bangga dalam membina bangunan yang tinggi. Mogah-mogah, bangga-bangga bila bangunan yang tinggi. Itu di salah satu daripada alamat-alamat kiamat. Jadi sebab apa? Kadang-kadang kekayaan ni sebenarnya boleh merosakkan juga. Kaya ni boleh rosak. Janganlah Allah uji dengan kaya. Bahaya juga uji dengan kaya. Kalau kita ni nasib baik Allah uji dengan miskin, taklah kaya. Kalau uji dengan kaya, tak tahulah macam mana. Kita boleh kata orang tu, tengok 30 tahun memerintah, sampai berapa puluh bilion dia dapat. Kalau kita tak tahu juga, sama dengan dia kot.
Kata ke orang je 30 tahun mereka sampai 60 bilion, setahun 2 bilion simpan. 2 bilion ni banyak, bukan 2 juta, 2 bilion. Allah makan duit betul lah. Kalau kita pun tak tahu lagi macam mana. Sebab uji dengan kaya ni bahaya. Jadi kadang-kadang kaya itulah banyaknya orang tergelincir. Tapi miskin pun tak boleh juga. Miskin pun tak boleh juga. Kemiskinan itu pun tak boleh juga. Orang kaya pun tak boleh juga. Kemiskinan itu pun tak boleh juga. Kaya tak boleh, miskin pun tak boleh. Jadi kaya kada faqru an yakuna kufra. Kada al-faqru an yakuna kufra. Sesungguhnya kefakiran tadi menghampirkan kepada kekufuran. Bahaya juga. Kafir dia nak hampir kepada kalau kekayaan itu juga susah juga. Tapi sebab itulah fadilatnya. Tapi ada juga fadilatnya. Al-faqru fakhri. Kefakiran adalah kebanggaan. Fakir itu bangga. Jadi sebab itu ulama mengatakan hak mana lebih baik? Orang miskin yang sabar, orang kaya yang bersyukur. Si miskin, si fakir yang sabir. Orang miskin tapi dia sabar. Orang kaya tapi dia syukur, bersyukur. Kaya, bersyukur. Tunggu. Kat madrasah kita belajar dulu Haji Mushtaq. Masya Allah, kaya sungguh. Ada 3 biji kilang kain. 1 kilang kain tu untung dia bagi kat madrasah aja. Dan yang duit tu buat ruling je, buat modal, tambah modal, dan untung 1 kilang tu bagi madrasah aja. Kaya sungguh. Dan dia biayai 3,000 pelajar semua. Semua dia biayai. Bukan 3 orang, 3,000. Satu madrasah tu 3,000. Sekarang madrasah tu dah jadi 5,000 dah pelajar. Dia yang biayai dengan hasil kilang tadi. So hasil kilang pertama tu untung dia tak ambil langsung ke madrasah. Kaya sungguh. Tak ada kita orang Malaysia yang kaya macam tu. Kaya ada, yang pemurah macam tu tak ada. Kaya banyak, siapa kata tak ada yang kaya? Kaya berjuta-juta, bilion-bilion duit, banyak. Tapi yang pemurah macam tu tak ada. Dia boleh biayai sampai 5,000. Sekarang 5,000 pelajar madrasah. Kaya. 5,000 belanja. 5,000 biayai orang. Satu pengajian universiti kali kira dia semua belanja. Dia semua daripada A to Z. Kaya sungguh. Tapi Masya Allah kaya yang pemurah. Jadi mana yang lebih kaya, yang mana yang lebih kaya, dan yang mana yang miskin. Jadi miskin kekayaan. Jadi tapi sebenarnya Nabi suka mencari jalan kemiskinan. Nabi suka hidup simple dan bukan hidup miskin. Bukan hidup mana jadi miskin, tapi hidup simple, hidup sederhana. Walaupun daripada kekayaan, tetapi mereka suka hidup kesederhanaan. Sebab orang-orang kaya, sebab sahabat-sahabat di hujung-hujung kehidupan mereka semua dah kaya. Peringkat awal saja miskin, tapi mereka semua dah kaya. Rasulullah sendiri pun bila di akhir hayatnya memang dah kaya. Siapa kata Nabi miskin? Nabi kaya dah. Cuma Nabi hidupnya sederhana. Dalam syarah Muslim tu yang ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, dalam syarah Muslim, saya mengajar dalam syarah Imam Nawawi, dan daripada perkataan Qadhi Iyad rahmatullah alaih, dia mengatakan ada 7 tempat harta Nabi, ada 7 aset harta Nabi. 7 aset harta Nabi. Masa Nabi meninggal, ada 7 tempat aset harta. Pertama, 7 buah kebun yang telah dihadiahkan oleh seorang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Yahudi itu memeluk Islam di peperangan Uhud. 7 biji kebun.
Banyak 7 biji kebun ni. 7 biji kebun kurma tu. Hak milik Rasulullah personally. Hak personally ni. Dan kedua ialah tanah-tanah di Madinah yang telah diberi oleh orang Ansar kepada Nabi untuk menjadi milik. 2. Ketiga, 1/3 daripada hasil tanah di Fadak. Fadak ni perkampungan Yahudi. 1/3 Fadak, milik Fadak itu, harta Fadak itu ialah milik Rasulullah, personally harta. Ketiga. Keempat ialah 1/5 daripada harta-harta rampasan. 1/5 harta khumus dia panggil. Harta sama ada harta riqaz maupun harta ghanimah. Harta ghanimah iaitu bila berlakunya peperangan, maka benar mengambil harta disebab berlakunya peperangan. Harta riqaz iaitu tanpa peperangan, penaklukan tanpa peperangan, itu dipanggil harta riqaz. Itu juga 1/5 untuk Rasulullah. Untuk keluarga Nabi, ahli bait 1/25. Khumusul khumus 1/25. Khumus, khumusul khumus 1/5 bahagi 5, 1/25 lah. Maksudnya harta itu, jadi itu harta juga. Banyak harta ni, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Itu personal milik Nabi. Ketiga 5 ialah 1/3 daripada Khaybar. 1/3 daripada harta Khaybar. Harta seluruh Khaybar tu 1/3 milik Rasulullah. Dan keenam, 2 kota di Khaybar. Kota ni Fort ni kota besar, dalam tu macam-macam harta. 2 kota yang namanya Watiq dan Salam juga menjadi milik personally Rasulullah. Dan satu lagi, ke-7 saya tak ingat, terlupa. Tengok, terlupa. Jadi ada 7 tempat yang menjadi milik harta Nabi SAW. Cuma Nabi ni, itu peringkat akhir lah. Cuma harta Nabi tak boleh diwarisi oleh sesiapa pun. Ada Fatimah datang nak minta harta Fadak je 1/3 tu, nak dibahagikan miras, tak boleh. Abu Bakar tak bagi. Abu Bakar tak bagi untuk ambil. Jadi Fatimah balik dengan begitu saja. Zaman Abu Bakar tak dibagi, zaman Umar diberi harta Fadak tu kepada keluarga Rasulullah, hanya untuk menjalani macam mana ambil tanggungjawab, bukan nak jadi harta tu harta pusaka, nak uruskan harta tu. Jadi pengurusan tu berlaku zaman dan berzaman, sehingga menyebabkan mereka telah menganggap harta tu harta keluarga. Sebab tu zaman Umar bin Abdul Aziz, harta tu diambil kembali oleh Umar bin Abdul Aziz untuk dimasukkan dalam Baitul Mal. Banyak kisah panjang dia dalam situ. Zaman Sayyidina Ali, harta tu pun dah ada, tapi Ali tak guna pun, sebagai urusan saja, mengambil alih segi pengurusan. Sebab daripada harta-harta Rasulullah inilah Nabi SAW membahagi bajet setahun untuk semua isteri-isterinya. Bajet setahun keluarga Nabi SAW, bajet setahun harta tu Nabi bagi untuk 1 tahun. Dan semua pengurusan-pengurusan Nabi akan tanggung. Orang-orang yang meninggal, yang mati dengan hutang, orang tak sanggup bayar, tak boleh bayar, keluarga tak boleh bayar, Nabi yang bayar hutangnya. Dan Nabi akan solat jenazah selepas tu. Tidak orang mati berhutang, Nabi tak solat jenazah untuknya. Sebab itu muamalah. Jadi Nabi akan bayar hutang. Jadi dah banyak lagi lah. Dan segala ketenteraan dikendalikan oleh Nabi SAW dengan harta baginda. Banyak. Cuma Nabi tak gunakan untuk berdiri Rasulullah itu sendiri. Tapi memang banyak. Harta personally ni banyak. Semua orang kata Rasulullah mati dekat rumah tu memanglah tak ada apa pun, tapi aset tu banyak. 7 tempat tadi aset. Jadi Nabi kaya juga. Tapi Nabi hidup sebagai satu hidup yang selampau sederhana. Al-fakhru fakhri, Nabi kata, kemiskinan itu kebanggaanku.
Jadi sebab itu mana yang bagus, si miskin yang bersabar atau si kaya yang bersyukur. Jadi ada dua-dua fadilat lah. Jadi jadilah orang-orang, maknanya dua-dua fadilat. Jadi ada sebab hukum agama ni kadang-kadang ada Nabi sabdakan hukum itu, perintah itu untuk si kaya, dan kadang-kadang Nabi sabdakan perintah itu dan hukum itu untuk si miskin. Cuma hukum untuk si kaya tak boleh dipakai oleh orang miskin, tak boleh dipakai atau dibuat untuk orang miskin. Untuk hukum si miskin tak boleh dikatakan pada si kaya. Misalnya macam ni, tidak masing-masing akan menuntut hak. Sebenarnya masing-masing perlu memberi hak, tapi masing-masing akan tuntut hak. Si kaya, Nabi kata apa untuk si kaya? Nabi kata apa untuk orang-orang miskin? Orang-orang miskin yang paling buruk ialah mereka yang berada di halaman rumah orang kaya. Maka hadis ni orang kaya pakai untuk orang miskin, sedangkan hadis tu untuk orang kaya. Tapi orang kaya letak pada orang miskin. Bila orang miskin datang, kau tahu tak, Rasulullah bersabda, orang yang paling buruk orang yang datang rumah orang kaya. Oh, jadi tak jadi ambil. Sepatutnya hadis itu untuk orang kaya. Janganlah kamu buat macam tu pada orang miskin. Jadi orang miskin janganlah berharap dengan harta orang kaya. Maka orang miskin dengar hadis pula. Kau tahu tak orang kaya yang paling buruk bila si miskin bertandang ke rumahnya, dia tak memberi sesuatu. Jadi masing-masing tuntut hak. Sedangkan hadis tu untuk si kaya, hadis ni untuk si miskin. Tapi si miskin telah pakaikan hadis si kaya untuk dia, supaya orang kaya dia balas balik orang kaya kata kat dia. Jadi masing-masing untuk menuntut hak, bukan masing-masing memberi hak. Memberi hak, sepatutnya masing-masing memberi hak, bukannya menuntut hak. Jadi sebab itulah akan datangnya maka si kaya. Jadi Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang kaya, sama ada kaya atau miskin, jadi kedua-duanya akan dapat berjaya apabila beradanya di hadapan mereka. Itu perintah. Ada perintah. Dengan perintah Allah Ta'ala saja kita berjaya. Jadi si kaya ada hukum, ada perintah untuknya. Si miskin ada perintah untuknya. Jadi falabistu maliyya, maka beberapa ketika atau dalam satu hadis yang lain kata selama 3 hari. Selama 3 hari peristiwa ni berlaku apabila Jibril telah beredar daripada majlis tadi selama 3 hari. Selama 3 hari, maka Nabi SAW telah tanya ada Umar, Sayyidina Umar, manis sa'il, siapa lelaki itu? Baru bertanya. Lepas lelaki itu pergi dalam majlis, setelah tanya persoalan-persoalan, tanya dia ialah tanya tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi ad-din, Islam tu nanti dalam hadis kedua nanti kita akan masuk. Al-Islam bunya Islam ala khamsin. Islam tertegak atas 5 rukun. So Islam yang kita murad tu ad-din. Ad-din yang kita murad itu 3 sekali. Iman, Islam dan ihsan. Nanti hadis yang kedua kita akan masuk. Jadi kita masuk Islam tu dia memberi makna agama, ad-din. Ad-din tu ada 3 sekali. Iman, Islam dan ihsan. Bila sebut agama dia ada mesti ada 3. Islam, iman dan ihsan. Itu penerangan yang agak berbeza sedikit. Jadi maka bila ditanya siapakah lelaki itu, apa jawapannya? Allahu rasuluhu a'lam. Pelik, ajib. Jawapannya ialah dia tak kata la alamu, saya tak tahu, tapi jawapannya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Sahabat dia suka memberi jawapan sedemikian, dengan jawapan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Jadi sebab itu bila soalan ditanya, bila tak tahu jawab tak tahu.
Itu dia tak beritahu. Dia cuma kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kadang-kadang satu soalan tu dia tahu, tapi dia tak bagi jawapan. Ada kawan saya pernah, masa kita duduk belajar dulu, dia selalu orang lama, orang Masya Allah yang sentiasa berada dengan orang alim. Ada orang tanya satu masalah pada dia, Tuan tolong bagi tahu saya masalah ni. Dia kata apa? Saya tak tahu. Saya kata kenapa tak jawab? Dia kata saya bukan orang yang boleh jawab. Saya tahu masalah tu, tapi saya tak jawab. Kenapa? Kenapa? Kalau saya jawab, berarti orang tu akan tahu, oh dia ni banyak tahu. Nanti dia akan tanya saya pula lepas tu. Dia akan tanya lagi saya. Jadi saya tak boleh jawab lah, saya tahu tu je. Maka dia akan tanya lagi saya. Kalau saya tak jawab, malu muka saya. Jadi saya jawab juga. Jawab yang lambang saja, tak tahu jawapannya. Jadi sebab itulah bila masalah-masalah yang berlibatkan dengan fatwa dan sebagainya, kita tak payah jawab lah. Tak tahu pun tak payah jawab. Kata tengok fatwa, tanya majlis fatwa lah. Bila bersangkut paut dengan fatwa, kalau kita tahu sikit-sikit, tanya ustaz lah. Kata saya tahu tapi saya tak nak jawab, saya takut salah. Jadi tak semua. Sebab tu di madrasah kita orang mesyuarat, untuk jawab fiqh pun satu orang saja. Sedangkan ramai ustaz, tak, kita akan bagi satu nama ustaz ni, jawab ni aja jawab fiqh. Bukan semua tak tahu, tahu tapi seorang jawab. Supaya apa? Senang dia nak buat rujukan. Jadi sama kita pun. Jadi apatah lagi kita tahu sikit-sikit, tak payah bagi tahulah orang lain. Beramal dengan kehidupan kita cukup. Jadi susah nanti. Bila kita bagi tahu, orang akan tanya balik. Bila kita tak bagi tahu, susah nanti. Jadi kita akan bagi tahu benda yang tak betul, lagi susah. Jangan cuba cepat sangat jawab. Bahaya. Cepat jawab ni bahaya. Walaupun tahu, diam dulu. Tak payah lagi jawab. Saya tahu gini. Lebih pada orang yang tahu lagi dia tahu. Lebih baik untuk kebaikan dan ihtiyatan, benarnya kita tak jawablah tentang masalah tu. Kalau orang tu kalau dia bukan mahir, walaupun dia tahu, tak payah jawab. Sebab apa? Jadi memberitahu Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Allah Rasul aja, serah ke Allah, serah ke Rasul. Allah tahu, Rasulullah tahu, Allah tahu.